Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama Assalamualaikum. Kita dalam slot kita nak berbincang tentang kompleks pendidikan alumah, tapi kita nak fokus sikit, kita nak zoom sikit tentang aspek integriti. Satu aspek yang begitu penting sekali dalam kehidupan kita, termasuk kepimpinan, tak kiralah di peringkat mana pun, tapi integriti antara realiti dan harapan itu adalah satu nilai ataupun value yang sangat penting dalam diri seseorang. Jadi saya bersama dengan Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid selaku mudir Madrasah Al-Hikmah. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Haji, kita nak bila kita sebut tentang integriti ni lah, pastinya integriti ni satu nilai yang sangat dituntut, ketulusan, integriti dan sebagainya. Tapi dalam Al-Quran dan Sunnah ada disebut spesifik tentang integriti? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di zaman Nabi Allah Syuaib, beliau menegaskan yang dirakam oleh Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak akan membenarkan diri aku melakukan sesuatu yang aku larang kamu melakukan. Jadi kalau boleh itu sebagai satu tag integrity yang dapat ditegaskan oleh Nabi Syuaib, dan itu juga adalah relevan dalam konteks kita hari ini. Nak menunjukkan bahawa kejujuran yang bersikap adil itu bukan sahaja kepada orang lain, tetapi dirinya sebagai model, sebagai contoh ketika dia nak melakukan pembinaan bangsa di zamannya itu, maka beliau itu sendiri menjadi contoh insan yang punya integriti. Memang satu nilai yang bukan relevan pada zaman sekarang ni, tapi zaman Nabi Syuaib dulu dah orang kata di highlightkan, difokuskan tentang ketelusan, integriti, kejujuran dan sebagainya. Jadi topik kita hari ini adalah integriti, realiti dan harapan. Apa definisi yang mungkin Ustaz nak kongsikan kepada penonton? Apa falsafah di sebaliknya? Ya, dalam konteks masyarakat kita sudah ada Institut Integriti Malaysia. Betul. Yang kita namakan integriti. Betul. Namun proses untuk menjadikan rakyat kita berintegriti itu sudah tentu memerlukan masa. Jadi di antara contoh-contoh daripada realiti yang ada ini, kita nampak ruang untuk menghasilkan masyarakat yang berintegriti itu tidak mustahil. Boleh kita bina melalui kesedaran dan juga pendidikan formal dan juga melalui social media yang ada. Yang penting ialah kita harus memberi keyakinan kepada pelbagai pihak, sama ada pemerintah ataupun orang awam, bahawa integriti ini bukan sahaja adalah merupakan akhlak para anbiya, tetapi itulah juga menjadi teladan buat kita sebagai masyarakat di zaman ini. Kalau kita melihat kepada realiti seperti yang kita saksikan, bahawa di antara yang timbul dalam masyarakat itu ialah yang disebut dalam bahasa kedai kopinya, cakap tak serupa bikin. Okey. Itu satu perkara. Dia berkait dengan integriti. Berperi-peri melarang orang, tapi dia sendiri melakukannya dalam sembunyi ataupun dalam rahsia. Itu di antaranya. Pura-pura menyantun, tapi diam-diam dia menyamun, sebagai contoh. Pura-pura untuk membela, tahu-tahu dia yang memperkosa. Jadi kalau kita lihat, dia membungkus kerosakan itu ataupun fasad dengan package ataupun dengan kemasan islah, iaitu pembaikan. Menyebarkan kerosakan, mafsadah, tapi diberi label yang disebut maslahah ataupun kebaikan. Jadi inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kelihatan berlaku pertentangan ataupun contradiction antara realiti yang ada, apa yang sepatutnya yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu petikan dari surah itu daripada surah Al-Baqarah ayat 11.
Baik. Ustaz, yelah kita tahu integriti ni dalam mungkin pandangan orang ramai begitu skopnya begitu luas dan mungkin ada definisi-definisi tertentu tentang nilai integriti yang mampu melahirkan kita sebagai umat Islam yang berkepribadian mantap. Jadi setakat ni pada pemerhatian Ustaz dari segi kefahaman, awareness masyarakat tentang nilai-nilai teras integriti itu bagaimana? Kesedaran mereka sendiri untuk menjulang integriti itu bagaimana? Ya. Kalau di zaman Rasulullah, bukan sahaja masyarakat meletakkan nilai integriti kepada Nabi dengan gelaran Al-Amin. Tetapi pengiktirafan itu juga, wa innaka la'ala khuluqin azim, daripada Allah. Jadi ini semuanya tidak mustahil. Dalam realiti cabaran yang ada, perkara-perkara ini boleh kita bentuk. Dan kita mesti memberi keyakinan seperti yang kita sebutkan tadi, selama mana masyarakat itu berperanan untuk membina, kerana kita adalah masyarakat manusia, bukan masyarakat terdiri daripada para malaikat. Jadi sebab itu Allah menyebutkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa rabbun ghafur bukan maknanya lesen untuk kita melakukan dosa. Tetapi nak menunjukkan bahawa Allah ini bersifat pengampun, kerana pengampunan Allah itu bersyarat apabila segala gejala sosial yang ada, sama ada bersifat peribadi ataupun yang disebut sebagai crime atau jenayah, itu dapat kita hentikan. Maka di situlah yang dikatakan baldatun thayyibah itu. Okey. Baik, ya mungkin ada nak tahu? Ya, sila. Okey. Tak apa, banyak lagi persoalan yang saya akan kemukakan kepada Ustaz. Kita nak rehat sekejap para penonton. Terus stay bersama kami, jangan pergi mana-mana.
kembali dalam Assalamualaikum, kita masih berbicara tentang topik penting iaitu integriti antara realiti dan harapan, dan saya masih bersama dengan Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid selaku mudir Madrasah Al-Hikmah bersama kita. Jadi kita nak sambung perbincangan Ustaz tentang integriti ini, sebab kalau kita lihat sejarah tamadun Islam, sejarah ada kisah-kisah keruntuhan empayar-empayar yang gah dahulu kala tapi runtuh akibat tidak menjulang integriti, mengambil mudah integriti dan gagal dalam membina integriti itu sendiri. Jadi apa ramuan, apa nilai-nilai yang sepatutnya ada dalam membina sifat integriti ini? Ya. Kalau kita merujuk kepada konsep sebuah negara madani, rezeki yang halal secukupnya tanpa melakukan penipuan dan kecurangan, dalam prinsip muamalat itu dengan dorongan iman, itu sebenarnya pilihan kita. Jadi tidak mustahil, seperti mana pandangan mengatakan, kita tidak boleh mengelak, malah melihat soal kecurangan itu adalah suatu yang tak dapat nak dielakkan. Malah sehingga ada yang menerimanya sebagai satu yang normal. Biasalah. Jadi macam tu. Satu kelaziman. Satu kelaziman. Sedangkan Nabi Syuaib untuk kaumnya, wa ya qaum auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, penuhilah sukatan dan timbangan dengan adil. Jadi bukan sahaja menjual atau membeli makanan, tetapi dalam apa juga konsepnya itu, mestilah kita menurut apa yang telah ditetapkan. Sebagai contoh dalam konsep pembinaan, kalau ditetapkan ukurannya itu ialah besi yang saiznya Y30 misalnya, kita tak boleh ganti dengan Y20. Walaupun di situ mungkin ada pihak yang mendapat laba, keuntungan. Tapi kita kena telus. Ini yang dikatakan integriti dalam pelbagai persoalan. Bukan saja soal yang material, tetapi perkara-perkara yang immaterial seperti wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jadi Allah menggunakan asya' di sini, jangan kurangkan hak orang lain. Jadi asya' di sini adalah merupakan jamak kepada syai'un. Itu singular. Jadi menunjukkan bukan sahaja perkara untuk menimbang makanan, keperluan-keperluan yang zahir, tetapi juga ini boleh melihat kepada bagaimana watak seseorang itu, bagaimana cakupan integriti itu seperti yang disebutkan tadi, bukan hanya kepada benda-benda yang fizikal, yang nampak, yang lahir, tetapi perkara-perkara yang melibatkan watak manusia ataupun status dia, itu tidak boleh kita kurangkan untuk meremehkan yang besar ataupun untuk kita membesarkan yang remeh ataupun yang kecil. Jadi kita mestilah wala tabkhasun nasa asya'ahum dalam pelbagai bidang, sama ada dalam bidang ekonomi, dalam bidang pembangunan, malah dalam bidang sosial sekalipun, kita meletakkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan itu. Sebenarnya apa yang dapat kita lihat di sekeliling kita pun ada aplikasi benda-benda yang membabitkan integriti. Sebagai contoh, saya selalu teringatlah kalau kita melanggar traffic light pun, langgar lampu merah pun, itu pun sebenarnya satu ujian tentang integriti kita. Dan juga ialah selain yang mana kita dapat saksikan, macam Ustaz sebut tadi, benda-benda kecil macam timbangan, sukatan di pasar-pasar sebagainya, kalau kita tak jujur dan sebagainya, itu sebenarnya pun satu isu yang wajar diberi perhatian, sebab dia sebenarnya kita seolah-olah membuat perkara yang tidak sepatutnya berlaku dalam kehidupan kita. Ustaz, bila cakap tentang sejarah integriti zaman keemasan Islam, ada kaitan dengan keutuhan dan kemajuan sebuah masyarakat dan negara. Jadi macam mana Ustaz lihat peranan sekolah, institusi pendidikan, universiti dan sebagainya dalam mainkan peranan untuk membudayakan integriti? Langkah yang segera ialah kita harus mempromosi watak-watak yang punya integriti dalam masyarakat. Walaupun dia status sosialnya adalah orang awam, tetapi ini harus di-highlightkan. Sama ada dalam bentuk drama ataupun dalam bentuk kupasan-kupasan yang bersifat ilmiah. Tetapi sehinggakan
masyarakat meletakkan individu ataupun figura itu sebagai ikon dalam masyarakat. Contoh, kalau zaman Nabi itu sampai diberi gelaran Al-Amin kerana integritinya, sifat jujurnya. Walaupun dia terpaksa berhijrah ke Madinah dengan harta yang disimpan kepada dirinya, dia mengarahkan kepada Saidina Ali supaya serahkan balik kepada empunya barang-barang itu. Sedangkan mereka itulah yang menjadi penyebab baginda berhijrah. Tapi begitu sekali sifat jujur dan adilnya Rasulullah yang perlu kita bina, kerana itu tidak menjadi suatu perkara yang sulit kepada kita, sebab budaya kita memang budaya integriti. Cuma oleh sebab kita dihimbau dengan pengaruh-pengaruh persekitaran ataupun yang disebut dari segi pengaruh-pengaruh luaran, barangkali ada yang tercicir. Sebab tradisi ini sudah pun dibina oleh generasi awal dalam masyarakat Islam, dalam masyarakat Melayu khususnya, bahawa nilai integriti itu memang menjadi suatu syarat. Cuma dalam istilah-istilah agama disebut mereka itu wara, disebut mereka itu alim dan sebagainya. Jadi watak-watak ini perlu dilestarikan, dikembangkan, sehingga model-model ini dapat menjadikan pembelajaran sama ada formal di sekolah, melihat bukan sahaja dalam bentuk lipatan sejarah, tetapi mereka dapat saksikan sendiri dalam kehidupan generasi yang ada sekarang ini. Menarik sekali. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebut tentang menghebahkan atau mempromosikan individu-individu ataupun model-model yang ada value integriti tinggi. Perlu dilakukan, perlu dilaksanakan. Ustaz, kita nak sentuh sikitlah tentang kompleks pendidikan Al-Ummah ataupun KPU ni. Mungkin boleh dikongsikan kepada penonton dari segi perkembangan, kutipan dana dan sebagainya, dan mungkin nak hebahkan penonton supaya boleh menyumbang. Kompleks pendidikan Al-Ummah ini bermula dengan Majlis Agama mewakafkan sebidang tanah kerana kita memerlukan suatu bangunan untuk menampung, kalau boleh saya sebut, kebanjiran pelajar lah. Sehingga 1,000 orang lebih dengan bangunan yang sedia ada, kita tak mampu lagi nak menampung. Jadi keperluan inilah menyebabkan kompleks pendidikan Al-Ummah ini dibina, dan dalam konteks pengurusan kita menyebut integriti itu kerana itulah sebagai suatu falsafah dan juga pelaksanaan projek ini. Sebab dia bukan milik individu ataupun sekolah, tetapi dia adalah milik umat. Kerana itu kita sebut pendidikan Al-Ummah. Jadi oleh sebab itu pembinaan yang berjalan sekarang ini adalah transparan. Hatta kutipan-kutipan yang kita buat selama ini yang sudah dapat kita bina, fasa 1 dalam pembinaan keseluruhan kompleks ini berjalan seperti seadanya, tapi fasal yang ini masih lagi kita memerlukan suntikan-suntikan daripada orang ramai sebagai sedekah jariah kita, infak kita dalam konteks pendidikan. Dengan adanya 1,000 lebih pelajar ini, kita memerlukan ruang kerana buat masa ini untuk menampung kekurangan tempat, kita terpaksa menyewa rumah kedai, shop lot, 4 unit. Jadi kalau siap dengan bangunan ini, kerana dia adalah tanah wakaf yang dimiliki oleh Majlis Agama Islam Perak. Cuma kita ni sebagai pemegang amanah ataupun jawatan kuasa untuk membina kompleks di atasnya. Jadi sudah tentulah dari sudut legal ataupun dari sudut perundangan itu tidak lagi menjadi isu kepada generasi akan datang. Dia adalah merupakan tanah wakaf. Setakat ini kita masih lagi memerlukan, kerana pembinaan ini tak mungkin dengan hanya 3 juta yang ada sekarang ini. Jadi kita perlukan lagi. Bila ditanya bilakah siapnya bangunan ini, itu bergantung kepada sumbangan masyarakat, khususnya dalam masyarakat kita di Malaysia inilah. Okey, jadi kepada penonton yang mana berhasrat untuk berwakaf ataupun menginfakkan bersedekah kepada projek ini, boleh ada detail yang tertera di kaca TV anda, nombor akaun dan sebagainya, ataupun layari sosial media yang tertera. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Tarmizi Abdul Hamid, Mudir Madrasah Al-Hikmah, atas perkongsian juga tentang integriti. Banyak saya belajar hari ini. Moga-moga dapatlah manfaat kepada anda semua penonton. Kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini dalam Assalamualaikum.
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم